Nama saya Muhammad Yadi Muhammad Yassin. Saya adalah salah seorang daripada kumpulan 1. Baiklah, kami kumpulan 1 membuat produk inovasi yang diberi nama Multitask Kuih Ros Frying Machine, yang mana mesin ini digunakan untuk menggoreng kuih ros ataupun menyediakan kuih ros daripada awal sehingga akhir. Jadi kuih ros ini adalah biasa digunakan di pelbagai perayaan seperti di Bali, Raya Cina, Raya Aidilfitri dan sebagainya. Jadi inovasi mesin menggoreng kuih ros ni adalah salah satu langkah ke hadapan bagi satu proses pembuatan kuih ros tradisional. Dan mesin yang sedia ada banyak mengalami kekurangan. Jadi hal ini lebih menyukarkan lagi peniaga-peniaga yang berniaga kuih ros untuk menyediakan kuih ros untuk dijual. Jadi mesin kami yang berfalsafahkan mesra pengguna dapat membantu peniaga-peniaga, khususnya peniaga kecil, kerana ia menggunakan teknologi terkini yang menggunakan kos yang berpatutan untuk menghasilkan kuih ros dengan cepat, konsisten dan cekap. Mesin ini dilengkapi dengan beberapa ciri untuk membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti kuih ros yang terhasil. Antara ciri yang dilengkapi oleh mesin ini adalah penetapan suhu, yang mana kita dapat tetapkan suhu yang betul dan masa yang sesuai untuk menggoreng kuih ros dengan hasil yang sempurna. Bukan itu sahaja, ia juga dilengkapi dengan kebersihan dan keselamatan yang dipertingkatkan. Mesin ini dilengkapi dengan sistem keselamatan penapis minyak, sistem penapis minyak dan mekanisme pemutusan kuasa jika berlaku panas yang berlebihan, dan pelbagai lagi lah fungsi-fungsi lain. Jadi idea daripada inovasi ini adalah terhasil daripada seorang pengguna yang menggoreng kuih tradisional menggunakan mesin tradisional mengalami masalah. Jadi kami terpanggil untuk mengkaji dengan lebih banyak masalah dan mereka bentuk daripada masalah untuk mendapatkan penyelesaian. Kajian ini juga melibatkan mengenal pasti kajian, perbincangan kumpulan dan membuat tinjauan. Disebabkan kami mempunyai banyak maklumat yang berkaitan peniaga-peniaga, oleh itu segala fungsi-fungsi yang berada dalam setiap bahagian mesin ini adalah telah dirancang daripada maklumat-maklumat yang kami dapat untuk menjadikan satu produk. Baiklah, objektif bagi kajian kami ini adalah yang pertama sekali untuk mengkaji isu yang sering dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil ketika menghasilkan kuih ros dan kuih loyang ni, ataupun kuih loyang. Yang kedua adalah mengenal pasti apakah keperluan yang peniaga-peniaga perlukan ketika membuat kuih ros. Yang ketiga adalah untuk mereka bentuk mesin membuat kuih ros daripada maklumat-maklumat yang diterima. Jadi kami mereka bentuk satu mesin pembuatan kuih ros yang akan digunakan oleh peniaga semasa proses pembuatan. Setiap produk ada kelemahan sendiri. Begitu juga produk sedia ada yang berada di pasaran yang mempunyai masalah. Produk tradisional menggoreng kuih loyang ataupun kuih ros mempunyai masalah daripada segi kecekapan dan produktiviti.
Proses manual membuat kuih loyang adalah lambat dan memerlukan usaha yang signifikan, menyebabkan kapasiti pengeluaran terhad. Mesin kuih loyang tradisional perlu bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti dengan mengautomatikkan proses menuang adunan dan menggoreng. Masalah yang kedua ialah ketahanan dan penyelenggaraan. Mesin tersebut perlu dibina untuk menahan keperluan persekitaran pengeluaran komersial. Ia perlu tahan lama, mudah dibersihkan dan memerlukan penyelenggaraan minimum untuk mengurangkan masa tidak beroperasi dan memastikan kebolehpercayaan jangka masa panjang. Dan penyertaan masalah yang terakhir ialah dari segi keselamatan. Seperti mana-mana mesin, keselamatan adalah perkara yang penting. Mesin kuih loyang tradisional sepatutnya mempunyai ciri keselamatan untuk melindungi pengendali daripada bahaya. Sewaktu menggoreng, kita bolehlah dapat lihat di dalam video ini, ia tidak dapat mengelak daripada terkena percikan minyak menggoreng dan tidak dapat mengatasi masalah melecur akibat terlalu hampir dengan tempat gorengan. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syuhada binti Basiruddin, nombor matrik DB210002. Industri makanan tradisional Melayu menghadapi banyak cabaran kerana kekurangan automasi dan pemodenan. Salah satu isu penting yang dihadapi oleh peniaga kecil ialah ketidakupayaan untuk menghasilkan produk mereka dalam kuantiti yang banyak, mengakibatkan pangkalan pelanggan yang terhad dan keuntungan yang lebih rendah. Jadi hari ini saya ingin membincangkan tentang kajian kebolehlassanaan. Jangan risau, mari saya terangkan tentang kefungsian mesin kami. Reka bentuk mesin menggoreng kuih ros multitask menangani isu-isu ini dan menawarkan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh peniaga kecil. Ciri-ciri automatik mesin menyumbang kepada pengurangan risiko seperti saiz mesin itu sendiri. Saiz mesin ini mempunyai kelebaran sepanjang 2 kaki dan ketinggiannya 4 kaki dan panjangnya 5.7 kaki. Saiznya telah dikaji untuk memastikan pelanggan menerima produk berkualiti tinggi. Selain itu, keupayaan mesin multitask ini membolehkan tugas dilakukan secara serentak yang membawa kepada barisan pengeluaran yang lebih cekap dan diperkemas. Reka bentuk yang telah diinovasikan, pertama, di bahagian adunan. Pengadun dough sentiasa digunakan untuk tujuan rumah atau industri. Ia digunakan untuk menguli tepung atau dough dalam kuantiti yang banyak dan menghasilkan dough secara konsisten. Ia adalah elektrik, mempunyai pemasa dan pelbagai kawalan untuk memenuhi keperluan pengguna. Beberapa ciri pembancuh dough termasuk kelajuan tinggi, kelajuan rendah semasa menguli dalam bekas yang telah disediakan di sisi mesin. Seterusnya pada bahagian automatic mold dipper. Pinggan acuan adalah ciri utama mesin kuih ros ini. Ia adalah pinggan acuan yang disusun dengan acuan kuih ros sebanyak 25 buah. Plate acuan ini diperbuat daripada bahan yang tahan panas dan diletakkan di atas bekas adunan. Kemudian sebanyak 25 acuan bunga ros akan dicelup ke dalam bekas adunan. Di samping itu, fungsinya berlaku dengan bantuan pergerakan automatic head movement. Apabila pergerakan berlaku, automatic head movement ini bergerak ke takungan minyak. Ia akan dip and dry ataupun menggoreng. Apabila mesin ini mencapai suhu yang dikehendaki, pengguna mencelupkan plate acuan ke dalam adunan, memastikan adunan menutup bahagian bercorak. Pinggan acuan kemudiannya direndamkan di dalam minyak yang panas,
membolehkan adunan masak dan membentuk kuih ros yang rangup. Akhir sekali, reka bentuk untuk automatic oil toast reel dapat memudahkan untuk menapis atau mengetus kuih ros yang telah dimasak dalam minyak untuk setiap satu set masakan. Ia juga dilengkapi dengan pemasa supaya tidak terlalu masak di dalam takungan minyak. Saya akan menerangkan untuk bahagian pemilihan produk. Jadi bahagian ini ialah produk ini telah dipersetujui bersama melalui pelbagai perbincangan, kajian inovasi dan proses reka bentuk, dan kami telah menjalankan tinjauan soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang disasarkan. Seterusnya ialah bahagian penyataan masalah. Penyataan masalah amatlah penting dalam penyelidikan yang dijalankan. Jadi penyataan masalah ini merupakan isu atau masalah yang ingin dikaji dalam penyelidikan untuk mendapatkan matlamat yang diinginkanlah. Jadi penyataan masalah diperoleh melalui pembacaan, pemerhatian dan temu bual yang dijalankan. Selain itu, penyataan ini diperoleh melalui penelitian, dokumen dan soal selidik kajian lah. Objektif bagi kajian kami ialah merupakan perkara yang kami ingin capai dalam melaksanakan dan untuk menyiapkan produk kami lah. Penyelidikan dan analisis pasaran dibuat untuk mengenal pasti keperluan pelanggan, keutamaan dan arah aliran pasaran untuk mendapatkan hasil produk yang kami hasilkan. Maklumat ini membantu dalam menentukan pasaran sasaran, memahami pelanggan dan mengenal pasti peluang untuk inovasi. Seterusnya ialah konsep produk. Konsep produk ini dinilai berdasarkan kebolehslaksanaan, kekangan teknikal, potensi pasaran, daya saing konsep yang dipilih, menjalani penelitian lanjut melalui prototype dan ujian konsep. Prototype seperti simulation model ataupun lukisan lah, lakaran. Ianya bergantung pada sifat produk yang dihasilkan. Seterusnya ialah penerimaan produk. Setelah melalui semua proses, kami akan membuat soal selidik kepada responden untuk mendapatkan maklum balas bagi penerimaan produk tersebut. Itu adalah bahagian saya. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada 5 peringkat dalam proses kreatif. Proses kreatif ialah aliran pemikiran dan tindakan yang menentukan peringkat akhir sesuatu idea. Orang yang telah menemui potensi inovatif dan mengubah idea mereka menjadi realiti biasanya telah melakukan proses itu. Proses itu boleh berlaku apabila seorang sedang mengusahakan sesuatu yang asli dan berguna. Kemungkinan kita perlukan kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran yang kritis untuk mengubah idea menjadi realiti. Walaupun proses ini mungkin berbeza, ia biasanya mengikut langkah asas tertentu. Proses yang pertama ialah peringkat penyediaan, iaitu proses dalaman atau proses luaran. Proses dalaman mungkin melibatkan kita untuk berfikir secara mendalam dan mengakses memori otak kita agar dapat mengenal pasti sumber inspirasi bagi menjana idea tersebut. Proses luaran pula melibatkan penyelidikan untuk mengumpulkan data, bahan, sumber dan kepakaran untuk membantu dan menghasilkan idea baharu berdasarkan hasil yang telah ditemui. Proses yang kedua pula ialah proses inkubasi. Inkubasi
merupakan sebahagian daripada proses artistik dalam melibatkan langkah meninggalkan idea untuk beberapa lama. Selepas selesai meneroka idea tersebut, peringkat inkubasi melibatkan melepaskannya. Peringkat ini membolehkan untuk melepaskan idea dan mengalihkan perhatian daripadanya. Yang seterusnya membolehkan minda kita berehat sambil memfokuskan pada projek lain. Semasa meninggalkan idea ini, kemungkinan kita kelihatan tidak produktif. Namun, ini merupakan langkah yang penting bagi membolehkan idea kita berkembang secara tidak sedar. Ini kerana peringkat inkubasi melibatkan kerja yang menyeluruh atas sumber yang telah kita kumpulkan. Dalam memeriksa konsep, melihatnya dalam sudut yang berbeza serta mencuba cara yang sesuai bersama. Kadang-kadang, kita perlu meninggalkan idea kita sendiri dan melakukan perkara lain yang memberikan tenaga kepada kita agar dapat menggembirakan kita untuk kembali kepada akhirnya. Peringkat yang ketiga pula ialah peringkat iluminasi. Peringkat iluminasi ialah pencahayaan, iaitu di mana kita berada di peringkat kesedaran. Pada peringkat ini adalah untuk membuat sambungan yang baharu dan mencari pendedahan terkini dalam idea. Semua maklumat yang kita peroleh biasanya disatukan menjadi penyelesaian. Kesedaran ini mungkin muncul apabila kita tidak menjangkakannya dan ianya kadang boleh berlaku sewaktu kita berjalan, belajar atau sewaktu kita terlibat dalam sesuatu yang tidak berkaitan dengan kita. Peringkat yang keempat pula ialah peringkat penilaian. Di sinilah kita boleh menilai kesahihan idea kita dan membandingkannya dengan membuat alternatif dan menyemak isu atau subjek asal serta memutuskan sama ada penyelesaian itu sepadan dengan visi asal kita. Ianya sama ada kembali ke peringkat penyediaan atau meneruskan dengan idea yang dicipta. Profesional perniagaan boleh sebagai contoh, menjalankan penyelidikan pasaran untuk menilai daya maju sesuatu konsep ataupun produk. Proses yang terakhir sekali ialah proses pengesahan, di mana proses ini merupakan peringkat terakhir sekali. Ianya perlu komited kepada visi serta mencipta rancangan visi asal. Ianya memerlukan untuk mengasah dan memperhalusi idea-idea dan menyampaikannya kepada pelanggan. Dalam fasa ini, apabila selesainya reka bentuk, nyatakan idea dan kongsikannya dengan seluruh dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adib bin Muharram, nombor matrik DB210016. Hari ini, saya dan Jahizah akan membentangkan tentang perbincangan yang berlaku dalam kumpulan saya, iaitu kumpulan 1. Kami akan membincangkan tentang refleksi dan tindak balas terhadap produk inovasi kami iaitu Multitask Kuih Ros Frying Machine. Data yang kami akan kemukakan adalah data daripada Google Form yang telah kami sebarkan pada penjual kuih ros. Berdasarkan keperluan pelanggan yang kami perolehi, kami dapat mengenal pasti masalah-masalah umum yang dihadapi oleh pengguna. Mereka memerlukan peralatan yang menjimatkan kos tetapi berkualiti tinggi, mampu menjimatkan masa dan tenaga mereka. Oleh itu, pengguna menginginkan produk yang dapat memberikan kepuasan dengan memenuhi semua keperluan dan kehendak mereka. Berdasarkan borang Google Form yang kami sebarkan kepada pelanggan, pelanggan juga memberikan cadangan untuk menjadikan ketinggian produk lebih mesra pengguna berbanding produk sedia ada di pasaran. Ini kerana produk sedia ada terlalu rendah
dan membuat pengguna kurang selesa digunakan. Pasukan kami telah membincangkan masalah ini dan memutuskan untuk meninggikan meja agar lebih selesa bagi pengguna semasa proses penggorengan berlaku. Pertama yang berada dalam Google Form kami ialah, adakah produk yang dihasilkan menepati citarasa semua peniaga? Daripada cartapai di atas, kami boleh membuat kesimpulan bahawa 28 responden bersetuju produk kami sesuai dengan citarasa penjual kuih ros. Secara keseluruhan, hanya 12.5% iaitu 4 responden sahaja yang tidak bersetuju dengan reka bentuk akhir produk kami. Beberapa yang tidak bersetuju telah mengakui bahawa produk ini terlalu baik untuk perniagaan kecil mereka, tetapi yang lain bersetuju benar-benar menyukai hasil produk kami untuk perniagaan mereka. Soalan kedua adalah, adakah Dough Misa dapat membantu mempercepatkan proses pembuatan? Kami telah bertanya kepada responden kami jika pengadun dough dapat mempercepatkan proses pembuatan kuih ros. Sebahagian besar daripada mereka, iaitu 93.8% bersetuju dengan kenyataan ini. Disebabkan sebelum ini, mereka mengadun adunan secara manual dan mengambil masa lebih daripada 30 minit untuk menyelesaikannya. Apabila kami menyertakan pengadun dough dalam produk kami, mereka berpuas hati kerana semua kerja mereka telah dikurangkan. Untuk soalan ketiga yang kami tanyakan pada pelanggan kami ialah, adakah automatic mold dipper kami dapat menghasilkan adunan kuih ros dengan lebih banyak dalam satu masa? 90.6% responden telah bersetuju ianya dapat menghasilkan adunan dengan lebih banyak, manakala 9.4% responden tidak bersetuju. Soalan yang keempat kami bertanyakan pada pelanggan kami ialah, adakah automatic head movement kami dapat memudahkan proses celupan adunan dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam masa yang singkat? 93.8% responden telah bersetuju ianya dapat menghasilkan adunan dengan lebih banyak, manakala 6.2% responden tidak bersetuju. Soalan yang terakhir kami bertanya pada pelanggan kami ialah, adakah automatic oil toast rail kami di mesin penggoreng ini sesuai diaplikasikan untuk menapis kuih ros dengan cepat? 77.4% responden telah bersetuju ianya dapat mempercepat proses tersebut, manakala 22.6% responden tidak setuju. Mungkin sebahagian responden kami merasakan bahawa menapis kuih secara tradisional lebih cepat berbanding automatik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, melalui projek inovasi produk ini, kami telah berjaya mereka bentuk inovasi yang disasarkan. Inovasi ini secara teori telah terbukti berkesan dalam meningkatkan proses pengeluaran, kualiti dan kecekapan serta faktor-faktor lain yang menjadi tumpuan dalam projek kami ini. Pelaksanaan inovasi ini juga memberikan beberapa faedah penting, iaitu ia meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangkan masa pembuatan, pengeluaran dan meningkatkan daya saing dalam pasaran. Manfaat ini juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat ataupun sesebuah kedai itu. Inovasi ini adalah hasil daripada fotosintesis setiap maklumat yang diterima untuk memastikan kejayaan pelaksanaan inovasi dan memastikan semua aspek yang berkaitan telah disatukan dengan berkesan. Semasa proses inovasi, kumpulan kami menghadapi beberapa cabaran yang perlu diatasi. Ini mungkin termasuk kekangan teknikal, perubahan dalam proses kerja dan tentangan daripada pihak yang berminat. Walau bagaimanapun, melalui usaha dan kerjasama berpasukan, cabaran ini berjaya dihadapi dan memberi pengajaran yang berharga untuk projek inovasi pada masa depan.
Baiklah, berdasarkan perbincangan hasil projek inovasi ini, beberapa cadangan telah dibuat. Antara cadangannya adalah menghasilkan penggunaan jenis bahan yang lebih murah, fungsi bahagian yang lebih berteknologi tinggi, ya, dan hasil yang lebih saiz mesin yang lebih sesuai untuk diletakkan di dalam rumah. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.